Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi anak sudah mendengar lagu dan juga video yang telah saya share tadi. Jadi, video tadi berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah, di mana tajuk ini memberi ada penerapan sivik, iaitu di bawah nilai teras kasih sayang. Jadi kita lihat bagaimanakah tajuk ini berkaitan dengan nilai teras kasih sayang. Okey, kita lihat di sini. Yang pertama, kita tengok apakah dengan tajuk hentikan keganasan, kita kena tahu apa maksud keganasan. Keganasan melalui definisi Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun World Health Organization, keganasan bermaksud dengan sengaja menggunakan kuasa atau kekerasan secara fizikal, mengugut atau benar-benar berbuat keganasan terhadap suatu kumpulan atau komuniti yang menyebabkan atau besar kemungkinan akan menyebabkan kecederaan, kematian, kesan psikologi, kerencatan pembesaran dan pengabaian. Jadi, di dalam hadis ada disebut la tatamannau liqa al-aduwi wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Yang bermaksud, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, tetapi mintalah kepada Allah keselamatan. Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh, bersabarlah. Jadi di sini Islam tidak menggalakkan keganasan. Okey, ataupun tidak menggalakkan kekerasan. Jadi kita lihat berkaitan dengan tajuk kita, iaitu selain itu di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Yang bermaksud, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi di sini kita tahu peperangan bukanlah jawapan kepada setiap perkara yang berlaku terhadap situasi di dalam agama Islam. Okey, kita lihat bagaimanakah perkaitan bagaimana kita boleh katakan bahawa Rasulullah tidak menggalakkan peperangan. Di dalam kandungan Perjanjian Hudaibiyah, sekiranya anak-anak ingat, ada 4 di antara 4 isi Perjanjian Hudaibiyah, iaitu yang pertama, tiada mengadakan gejatan senjata selama 10 tahun. Gejatan senjata ini bermaksud mereka tidak boleh berperang, tidak boleh bergaduh selama 10 tahun. Di antara siapa? Di antara orang Islam dan juga orang musyrikin Mekah. Yang kedua, kabilah lain bebas memihak kepada orang Islam atau orang Quraisy. Jadi di sini tiada paksaan kepada orang Islam maupun orang musyrikin Mekah untuk memihak kepada mana-mana kabilah. Okey, yang ketiga, kalau anak-anak ingat, orang Islam yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Dan begitulah tetapi sebaliknya, orang Mekah yang memihak yang pergi ke Madinah perlu dipulangkan. Dan akhir sekali, kandungan Perjanjian Hudaibiyah yang keempat adalah orang Islam hanya dibenarkan menjalankan umrah pada tahun berikutnya, iaitu pada 7 Hijrah. Jadi di sini kita tahu dalam kandungan Perjanjian Hudaibiyah, mereka bertolak ansur antara orang Islam dan orang musyrikin Mekah. Dia tiada kekerasan di situ. Okey. Tetapi sebagaimana yang anak-anak ingat, apakah faktor utama yang mencetuskan pembukaan Kota Mekah? Di mana, pada mulanya siapa kabilah yang bergaduh? Kabilah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Mereka telah bermusuhan sejak zaman jahiliah. Jadi dalam Perjanjian Hudaibiyah tadi kita tengok dalam Perjanjian Hudaibiyah mereka tidak boleh memegang senjata, tidak boleh bergaduh sama sekali. Jadi Bani Bakar mereka mengikat janji dengan musyrikin Mekah.
manakala Bani Khuza'ah mengikat janji dengan Rasulullah. Jadi kedua-dua kabilah ini tidak boleh bergaduh. Tetapi peristiwa yang mencetuskan pembukaan kota Mekah ialah apabila pada suatu malam bulan Syakban pada tahun ke-8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah mengetuai sekumpulan Bani Bakar dan musyrikin Mekah menyerang Bani Khuza'ah. Mereka berada di Dalwatir. Beberapa dalam kalangan mereka dibunuh dan sebahagian dibunuh di Tanah Haram. Jadi kedua-dua kabilah ini mereka tinggal di Mekah. Mereka dah berjanji tidak boleh berperang, tetapi Bani Bakar memungkiri perjanjian tersebut. Jadi Rasulullah segera merancang strategi kerana musyrikin Mekah telah mungkir janji. Setelah Amru bin Salim berjumpa dengan Rasulullah mengadu berkenaan dengan hal ini. Okey. Jadi kita lihat bagaimanakah kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah bergerak ke Mekah bersama dengan 10,000 tentera. Okey, kita ingat lagi kan? Kesan daripada perjanjian Hudaibiyah, lebih ramai orang musyrikin Mekah memeluk Islam. Kekuatan tentera Rasulullah pada waktu itu meningkat daripada 3,000 kepada 10,000. Okey. Seterusnya, Abu Rahmi Al-Ghifari dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Jadi Rasulullah bersama dengan 10,000 tentera bertolak ke Mekah. Jadi kena ada pemimpin yang memimpin waktu itu di Madinah. Jadi supaya di Madinah tidak berlaku huru-hara lah. Sebab kalau tak ada pemimpin. Okey. Di Maru Az-Zahran, pasukan tentera Islam berhenti di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 10,000 tentera untuk menyalakan 10,000 unggun api. Yang ini kita tahulah, ini adalah salah satu strategi Nabi untuk menakut-nakutkan musyrikin Mekah. Jadi bila nampak banyak unggun api itu, mereka takut. Tentera Islam sangat ramai. Abu Sufyan meninjau pasukan tentera Islam. Abu Sufyan waktu ni belum lagi memeluk Islam. Kemudian beliau terserempak dengan Al-Abbas. Lalu Al-Abbas membawanya menemui Rasulullah. Akhirnya beliau memeluk Islam. Rasulullah menghargai pengislamannya dengan memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Jadi Rasulullah dikata dengan Abu Sufyan, sekiranya ada yang ingin orang musyrik Mekah yang ingin selamat, duduk dekat rumah engkau Abu Sufyan. Okay, jadi di sini kita dapat lihat bagaimanakah sifat pemaaf Nabi. Nabi tak terus siksa, tak terus bunuh. Tapi Nabi menerima Abu Sufyan ni. Malah Abu Sufyan ni sampai memeluk Islam. Okey, seterusnya. Pada hari Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Jadi kita tengok daripada 10 Ramadan hingga ke 7 Ramadan, mereka meneruskan perjalanan ke Mekah. Musyrikin Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Jadi tadi Abu Sufyan dia dah meninjau tentera Islam kan. Jadi Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah, agar berlindung di rumahnya, di rumah masing-masing atau dalam Masjidil Haram. Ini adalah bukti kedua yang menunjukkan bahawa Nabi tidak sewenang-wenangnya memerangi mereka yang tidak mahu berperang. Sebab itu Nabi kata kalau kanak-kanak, kalau orang tua, jangan turut serta dengan peperangan ini. Mereka perlu dapat jaminan keselamatan. Okey. Yang seterusnya, apabila sampai di Dzultuwa, Rasulullah membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan. Ini strategi Nabi yang seterusnya. Membahagikan kepada 4 orang panglima. Siapa dia? Rasulullah sendiri. Jadi Nabi sendiri mengetuai kumpulan tersebut. Nabi bukannya dia suruh orang lain, dia sendiri yang mengetuai kumpulan tersebut. Yang kedua, Khalid bin Al-Walid. Okey. Yang ketiga, Zubair Al-Awwam.
Dan yang keempat, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi ini adalah 4 orang panglima yang mengetuai kumpulan ataupun yang mengetuai pasukan untuk peristiwa pembukaan kota Mekah. Setiap pasukan masuk ke kota Mekah melalui arah yang berbeza. Jadi kita ada 4 arah, utara, timur, selatan, barat, setiap arah yang berbeza. Okey, jadi seterusnya, tiada sebarang tentera Islam, tentera yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid bin Al-Walid. Jadi orang musyrikin Mekah sangat takut, mereka tidak menentang kecuali kumpulan tentera pasukan Khalid bin Al-Walid, menyebabkan 2 sahabat gugur syahid dan 12 musyrikin Mekah terbunuh. Jadi pada 8 Hijrah ataupun 630 Masihi, Mekah berjaya dibuka. Jadi apakah di antara faktor kejayaan pembukaan kota Mekah? Yang pertama, petunjuk Allah. Allah yang memberi petunjuk melalui mimpi Rasulullah. Ya. Yang kedua, strategi Rasulullah. Apa strategi Rasulullah? Yang pertama, pembukaan kota Mekah secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Dia belum beritahu lagi. Yang kedua, menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun. Dan yang ketiga, membahagikan pasukan kepada 4 pasukan yang berbeza, ikut arah yang berbeza. Yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira suku, kaum dan kabilah. Mereka berperang kerana agama, bukan kerana kaum. Tentera juga sangat patuh kepada Rasulullah tanpa bantahan. Okay? Contohnya, seperti pasukan Zubair Al-Awwam yang masuk ke Mekah melalui dataran tinggi dan berhenti di Dalhujun. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga Rasulullah sampai kepada mereka. Mereka ikut apa yang Rasulullah cakap. Dan yang keempat, musyrikin Mekah yang bertambah lemah. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, ramai pemimpin Quraisy telah memeluk Islam, termasuk Khalid bin Al-Walid. Apa yang Rasulullah buat selepas pembukaan kota Mekah? Yang pertama, menegakkan syiar Islam. Bagaimana dengan menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad? Baginda juga mengarahkan semua umat Islam memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Bagaimana kita tahu, zaman jahiliah mereka menyembah berhala. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, yang bermaksud melakukan perkara yang baik dan mengelakkan atau menjauhkan daripada perkara kemungkaran. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah menyuruh penduduk Mekah berbai'ah. Berbai'ah bermaksud berjanji supaya tidak mereka berjanji di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina dan membunuh anak. Jadi bagaimana Rasulullah menegakkan syiar Islam? Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah melakukan azan dan menghantar beberapa pasukan sekitar Mekah untuk menghapuskan berhala seperti berhala Uzza dan berhala Suwa. Okey. Langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah seterusnya, menguruskan pentadbiran Mekah, mengekalkan penulisan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Dan yang keempat, memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Jadi di sini kita boleh lihat betapa baiknya akhlak Nabi. Baginda tidak menyeksa ataupun membunuh pada siapa yang telah mengasari baginda, yang telah ingin mengugut bunuh baginda. Jadi baginda hanya memaafkan sahaja kesalahan mereka. Jadi kita dapat lihat betapa cantiknya Islam itu. Jadi daripada iktibar, kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat. Yang kedua, kita hendaklah melakukan sesuatu secara terancang. Dan yang ketiga, hendaklah memaafkan kesalahan orang lain. Okey, sekarang kita lihat apa yang anak-anak pelajar perlu buat. Okey, yang pertama, anak-anak perlu nyatakan
Okey, yang ni untuk pembelajaran berasaskan projek ni dia berkaitan dengan pendidikan sivik lah. Okey, nyatakan apakah faktor atau perkara yang mengundang pergolakan dalam negara di dunia. Contohnya yang kita tahu di Palestin sekarang ni, Palestin dan Israel ataupun yang berlaku di Syria. Okey, saya nak kamu nyatakan apakah faktor yang mengundang pergolakan tersebut. Kerana ketakmakan kekayaan ekonomi ke. Jadi anak-anak semua kena cari. Yang kedua, kesan daripada peperangan tersebut. Ini tadi anak-anak semua dah tengok kan video apa kesan dia. Okey. Seterusnya yang kedua, anak-anak perlu mencari apakah kepentingan menjaga keamanan negara dan apakah di antara cara untuk kita mempertahankan keamanan. Jadi ada dua soalan di sini. Yang pertama kepentingan dan yang kedua cara untuk mempertahankan keamanan. Dan yang ketiga, cadangkan cara yang murid berlakukan untuk membantu rakyat di negara yang menghadapi kepelut peperangan. Jadi, pembelajaran berasaskan projek ini perlu dibuat oleh anak-anak melalui pembantangan digital dengan menggunakan apa-apa saja platform. Contohnya Canva, PowerPoint presentation dan perlu hantar pada guru pendidikan Islam masing-masing secara individu sebagai PBD dan tarikh penghantaran adalah sebelum 23 Mei. Contohnya macam ni lah yang saya buat. Contoh faktor berlaku peperangan. Okey? Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.